Nafi kerajaan sisih orang India, Ramanan ingatkan PN jangan putar belik. Komitmen kerajaan terlalu besar, sukar untuk hapuskan PTPTN. Kos sara hidup masih tinggi. Hamzah pesan jangan bangga inflasi 1.9%. Rodney Liu anggap DAP gagal bersuara isu hak asasi manusia. Teresa Kok gesa IPT henti larang hak kebebasan bersuara ahli akademik. Program baucer buku Madani memperuntuk 290 juta ringgit untuk 3.5 juta pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Ramanan menjelaskan bahawa belanjawan 2025 untuk semua lapisan masyarakat tanpa membezakan mana-mana komuniti. Beliau seterusnya menyelar kenyataan sesetengah pihak yang mendakwa jumlah peruntukan 130 juta ringgit bagi masyarakat India yang diumumkan Datuk Seri Anwar seolah-olah meminggirkan komuniti itu. Sebaliknya, beliau meminta pihak tersebut untuk meneliti perkara itu sebelum mengeluarkan kenyataan yang tidak memutar belik dan merendah-rendahkan pengumuman yang dibuat pada belanjawan 2025. Masyarakat India juga diseru tidak terpengaruh dengan dakwaan yang dibuat sesetengah pihak tidak bertanggungjawab. Terdahulu, seorang pemimpin PN membangkitkan persoalan bagaimana Datuk Seri Anwar memperuntukkan 600 juta ringgit untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Srینegara, tetapi hanya memperuntukkan 130 juta ringgit kepada masyarakat India. Ketua Penerangan Parti Rakyat India Malaysia MIPP Sultan Mukiah meluahkan kerisauan beliau kerana peruntukan untuk masyarakat India semakin mengecil dari tahun ke tahun. Pemansuhan hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sukar dilaksanakan kerana kerajaan ketika ini mempunyai komitmen keuangan yang begitu besar. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata pada masa yang sama kerajaan perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sudah membayar hutang berkenaan. Beliau menjawab soalan tambahan Sabri Azid sama ada kementerian merancang untuk mengkaji semula keperluan pemansuhan hutang pinjaman PTPTN secara bersasar kepada golongan miskin dan isi rumah B40 seperti yang dijanjikan sebelum ini dan tindakan yang bakal diambil kepada peminjam yang gagal melunaskan tunggakan hutang. Mustafa berkata, kementerian dan PTPTN sedang bekerjasama rapat dengan unit pantau madani di bawah Kementerian Keuangan bagi mengkaji serta mencadangkan model pembiayaan baharu PTPTN yang lebih efisien dan mampan untuk jangka masa panjang bagi pembiayaan pendidikan tinggi negara. PTPTN juga katanya akan sentiasa mengingatkan peminjam mengenai tunggakan dan tanggungjawab membuat bayaran balik dari semasa ke semasa. Ketua Pembangkang mengingatkan kerajaan untuk tidak hanya membanggakan data ekonomi inflasi 1.9% dalam keadaan kos sara hidup rakyat yang masih tinggi. Hamzah Zainuddin berkata, hakikat sebenar adalah rakyat masih bergelut dengan kenaikan kos sara hidup yang berlaku pada masa ini. Menerusi catatannya di laman sosial, beliau mendakwa masalah bekalan beras tempatan masih lagi tidak dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan. Malah beliau juga mempersoalkan peluang pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan tidak setimpal dengan kelayakan rakyat. Sehubungan itu, Hamzah menggesa pihak kerajaan supaya memberikan sebarang bantuan kepada rakyat dalam menghadapi masalah-masalah sebegini. Rasa tidak puas hati bekas Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming terhadap DAP adalah sesuatu yang sah dan wajar.
Memetik laporan dari FMT, bekas pemimpin DAP Ronnie Liu menyifatkan sebagai tidak wajar apabila isu dibangkitkan mengenai peruntukan berjumlah 5.6 juta ringgit untuk kerja-kerja naik taraf Jalan Persekutuan di Bagan, iaitu kawasan Parlimen Pengerusi DAP Lim Guan Eng, selain tindakan mempersoal Exco Pulau Pinang Zairil Khair Johari berhubung isu itu. Lim baru-baru ini mendakwa 1.4 juta ringgit daripada dana sebanyak 5.6 juta ringgit yang diperuntukkan bagi kawasannya telah dirampas untuk disalur ke Parlimen Tasik Gelugor. Malah menurutnya ini kali kedua perkara itu berlaku. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wan Jan daripada Perikatan Nasional kemudian membidas dakwaan Lim itu dan menyoal sama ada kawasan pembangkang tidak patut dibangunkan. Mengulas lanjut, Liu turut bersetuju dengan pendapat Ong bahawa DAP telah tersasar daripada prinsipnya melihat kepada tindakan parti itu berdiam diri mengenai isu tertentu melibatkan hak asasi manusia, bangsa, agama dan kepentingan awam secara umum. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menyeru semua institusi pengajian tinggi IPT agar berhenti mengeluarkan sebarang arahan bagi menyekat kebebasan bersuara ahli akademik maupun pelajar. Beliau turut menyokong pendirian Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir bahawa Akta Badan-Badan Berkanun 2000 Akta 605 tidak harus menjadi alat untuk menekan pendapat golongan tersebut. Katanya dalam satu kenyataan, ahli akademik Malaysia haruslah berani menyuarakan pandangan kerana pemikiran mereka adalah kekuatan yang penting untuk kemajuan negara. Tambahannya, pendirian Zamri selaku menteri berkaitan penting bagi memastikan universiti terus menjadi tempat pertukaran fikiran dan pertembungan idea dalam pembangunan negara. Semalam, Zamri menegaskan kebebasan bersuara golongan ahli akademik tetap akan dipertahankan selagi berasaskan fakta tepat. Katanya beliau tidak mahu melihat wujud sebarang tindakan untuk mengekang hak dan kebebasan ahli akademik dalam mana-mana universiti. Sebanyak 290 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan program baucer buku madani yang dijangka memanfaatkan lebih 3.5 juta pelajar sekolah rendah dan lepasan menengah di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, pihaknya menyasarkan penebusan dan transaksi pembelian penuh dilakukan sehingga akhir tahun ini. Katanya murid sekolah rendah tahun 4 dan ke atas menerima baucer sebanyak RM50, manakala murid sekolah menengah dan pelajar lepasan menengah seperti kolej tingkatan 6, kolej vokasional dan kolej matrikulasi serta pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia menerima baucer sebanyak RM100. Beliau juga menjelaskan bahawa pelaksanaan pemberian baucer buku madani ini akan diselesaikan pada akhir tahun ini di mana KPM telah mengadakan sesi libat urus berkaitan penebusan baucer buku kepada semua jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah serta guru perpustakaan dan media. Tambah beliau, data penebusan setiap negeri, daerah dan sekolah sentiasa dipantau dari semasa ke semasa bagi memastikan penebusan berjalan lancar dan dioptimumkan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.